Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai' illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Walil Baihaqi, al-ma'u tahur illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lawnuhu binajasatin tahdutsu fihi. Yang bermaksud daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya air itu suci. Tidak sesuatu pun menyebabkan yang boleh menyebabkan ia menjadi najis kecuali apa yang mengubah bau, apa yang mengubah rasa dan warnanya. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan hadis ini dinilai dhaif oleh Imam Abu Hatim. Dan menurut riwayat Al-Baihaqi dengan lafaz yang berbeza, air itu suci melainkan jika berlakunya perubahan pada bau ataupun rasanya ataupun warnanya dengan sebab adanya najis yang mencemarinya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan ramai di kalangan sahabat yang dia lebih terkenal dengan gelaran dia. Kalau minggu lepas kita menceritakan sedikit pengenalan berkaitan dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dan kita dah tahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu seorang yang terkenal dengan gelaran dia. Berbanding dengan nama dia, kalau sebut nama orang tak berapa kenal, tetapi sebut gelaran Abu Hurairah, kita pun biasa dengar nama gelaran tersebut. Begitulah sebahagian daripada tokoh-tokoh lain, dan tidak kecuali di kalangan sahabat termasuk Abu Sa'id Al-Khudri juga dia dikenali dengan nama gelaran dia. Nama dia sebenarnya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan, dia salah seorang sahabat yang berasal daripada Madinah, iaitu yang digelar sebagai golongan Ansar, dan berasal daripada keturunan Khazraj. Kerana kita tahu penduduk Madinah pada ketika itu mereka terdiri daripada dua kabilah yang besar. Ada dua kabilah yang besar, walaupun di sana ada suku kabilah yang lain, tetapi dua suku kabilah yang besar, Aus dan Khazraj. Beliau salah seorang di kalangan yang berasal daripada kabilah Khazraj. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu juga merupakan di antara ulama di kalangan sahabat. Kerana kita perlu tahu bahawa kedudukan sahabat memang merupakan kedudukan yang sangat tinggi, yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana orang yang bukan sahabat. Pak Kiai ke dia, Tok Guru ke dia, Maulana ke, apa gelaran sekalipun, bila kita sebut sahabat, kita tak boleh nak tanding dengan orang lain. Itu suatu kurniaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Apatah lagi kalaulah dia merupakan seorang sahabat, ditambah lagi dia merupakan ulama di kalangan sahabat. Begitu hebat sekali. Kerana tak semua di kalangan sahabat ni ulama. Sahabat ni alim belaka dah, tapi yang lebih alim di kalangan mereka, yang alim di kalangan sahabat, tu hebatlah. Tak? Di kalangan ulama dia alim dah, di kalangan sahabat dia alim. Sahabat ni yang rapat dengan Nabi, yang biasa dengan Nabi, tapi dia merupakan ulama di kalangan sahabat, dan juga merupakan tokoh yang banyak dijadikan rujukan dalam fatwa, dalam mengeluarkan fatwa di kalangan sahabat. Sebagaimana yang kita tahu, khususnya selepas daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu hidup Rasulullah memang biasa orang sahabat-sahabat ada masalah tanya direct kepada Rasulullah. Tetapi selepas wafatnya ada sahabat-sahabat yang terpaksa mengeluarkan fatwa-fatwa dalam perkara-perkara yang baru, dalam perkara-perkara yang belum ada nas daripada Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya iaitu Abu Sa'id
Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id ini, sebagaimana yang disebut dalam kitab kita, dikeluarkan oleh 3 orang ulama imam. Bila sebut 3, saya ulang sekali lagi, yang dimaksudkan dengan 3 tokoh tersebut iaitu Imam Tirmizi, Abu Daud dan Imam Nasa'i. Ini istilah yang diguna pakai oleh Imam Ibn Hajar, sebagaimana yang disebut di awal kitab kita yang kita bincangkan pada minggu yang lepas. Kemudian dari segi makna hadis ini, nak terang makna hadis ini, saya nak terang sekaligus 3 hadis. 3 hadis dia ada kaitan yang rapat. Hadis ini juga disahihkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala anhu. Mungkin sahabat-sahabat tertanya, kalau kita baca kitab Musnad Imam Ahmad, jarang sekali Imam Ahmad menghukum hadis tersebut sebagai hadis yang sahih. Macam mana pula kita dapati bahawa ada di sana hadis-hadis yang ditashihkan, yang dihukum sahih oleh Imam Ahmad? Jawapannya tak lain dan tak bukan bahawa Imam Ahmad ni di antara tokoh yang banyak anak murid, yang ramai anak murid. Di antaranya anak-anak murid dia lah yang menukilkan hukum dia terhadap hadis-hadis tersebut. Hadis ni sahih, hadis ni tidak sahih. Kemudian hadis yang kedua yang saya bacakan tadi, hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini dihukum dhaif oleh Imam Abu Hatim. Ibnu Majah sebagaimana yang kita tahu tokoh yang ke-6 di antara ashabul kutubis sittah, tokoh yang ke-6. Hadis ini dihukum dhaif oleh Imam Abu Hatim. Bila sebut Imam Abu Hatim, nama dia Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala anhu. Salah seorang tokoh hadis yang juga terkenal bagi orang yang mengkaji hadis, mengenali Abu Hatim ini. Dan beliau, walaupun kitab dia tidak begitu popular, tetapi beliau di antara orang yang hebat membicarakan ilmu rijal, ilmu yang membicarakan tentang penilaian terhadap seorang perawi, hak ni sahih, hak ni boleh dipercayai, siqah ataupun dhaif ataupun penipu. Dia di antara orang-orang yang hebat dalam membicarakan masalah tersebut. Kemudian hadis yang ketiga, riwayat Imam Baihaqi rahimahullahu taala. Imam Baihaqi siapa dia? Dia merupakan salah seorang tokoh yang juga banyak mengarang kitab-kitab hadis. Tokoh, kalau tak silap saya, ulama kurun yang ke-5 Hijrah. Ulama hadis kurun yang ke-5 Hijrah, dan beliau mengarang satu kitab yang besar. Ada 2 kitab satu kitab yang besar di antaranya iaitu merupakan kitab yang dinamakan Sunan Al-Kubra. Sunan yang besar. Kitab dia, kalau dari segi bilangan hadis dia, lebih banyak daripada kitab-kitab sunan-sunan yang lain. Sehingga ada ulama menyatakan bahawa ilmu ataupun hujah mazhab Syafi'i terhimpun dalam kitab Sunan Imam Nasa'i. Ada ulama mengatakan begitu. Sebab itulah orang yang nak mencari gali hujah pegangan imam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia mesti rujuk juga kitab Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Kitab dia besar, mempunyai ribuan hadis. Itu Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Kita pergi pula kepada pengajaran daripada ketiga-tiga hadis ini. Ketika saya nak syarah hadis, saya sebut tuan-tuan kena ingat nama perawi. Jadi saya tak sebut hadis, mungkin saya tak sebut hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga. Saya menggunakan istilah hadis Abu Umamah ataupun hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Gitulah. Saya sebut hadis Abu Sa'id ataupun hadis Abu Umamah, tuan-tuan fahamlah hak mana satu. Kalau sebelum ni hadis Abu Hurairah. Kita lihat daripada hadis ini, ada beberapa pengajaran yang sangat penting dalam kita nak mengetahui hukum hakam berkaitan dengan hadis ni.
Yang pertama sekali, Nabi menegaskan bahawa air itu suci. Hukum asal bagi air suci. Daripada sini ulama meletakkan suatu kaedah. Kaedah bagi kita nak menentukan sesuatu, asal kepada sesuatu adalah suci. Maknanya selagi tidak terbukti bahawa dia tu adanya najis, kita hukum suci. Tak payah kita nak susah-susah. Kita nak semayang di sana, nak semayang sini, rasa, jangan rasa-rasa. Suci. Sama ada tempat suci, air pun asal dia suci. Kita pergi jumpa kolah mana tu, jangan kita kira benda-benda yang kita tak tahu, yang kita tak nampak. Asal dia suci. Jangan pula kita pergi mana kolah, tengok surah lama tak guna. Kita ragu-ragu, air ni suci ke tak? Suci ke tak? Asal dia suci. Asal dia suci dan dia tidak boleh diubah hukum suci dia oleh sesuatu. Secara umum kita lihat pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, seolah-olah menghukum bahawa air itu suci selama-lamanya. Bila sebut la yunajjisuhu syai', tidaklah menyebabkan dia boleh jadi najis oleh sesuatu pun. Kalimah syai' menunjukkan umum, sesuatu. Dia dengan lafaz nakirah. Kalau kita belajar kaedah usul fiqh pula, an-nakiratu tadullu 'alal umum. Lafaz nakirah iaitu sesuatu. Bila sebut kalimah sesuatu dengan tidak ada alif lam dan seumpamanya, dia menunjukkan umum. Sesuatu benda pun tidak boleh mengubah. Ini asas kepada hukum air. Tetapi hukum ini ditaksiskan, dikaitkan dengan hadis yang lain. Sebab itulah dalam kita nak menilai suatu hadis, nak mengeluarkan hukum suatu hadis, kita jumpa satu hadis, jangan kita buat-buat pandai. Sebab tu zaman sekarang ni ramai ramai mufti jadian. Kadang-kadang dia jumpa satu hadis, dia lebih pandai daripada Imam Syafi'i lagi. Keluar hukum gitu, hukum gini dah. Sedangkan dia tidak menilai ataupun tidak mengkaji hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan hukum tersebut. Saya nak sebut kaedah ulama dalam mengeluarkan hukum. Satu-satu masalah dia tak lihat pada satu hadis, tetapi dia cuba kumpulkan seluruh hadis yang berkaitan dengan masalah itu, kemudian barulah dia buat kesimpulan. Hatta Bukhari sekalipun, walaupun kita baca hadis tersebut hadis Bukhari, kita faham bahasa Arab, tahu terjemahan, kita tak boleh lagi nak mengeluarkan sesuatu hukum kecuali kita nilai, kita buat kajian dengan hadis-hadis yang lain pula. Tuan-tuan tahu tak, ada hadis dalam Sahih Bukhari walaupun sahih tetapi tidak diamalkan walaupun oleh seorang ulama. Hadis dalam Sahih Bukhari walaupun sahih tetapi tidak diamalkan oleh seorang ulama. Tuan-tuan nak tahu hadis mana? Tu nantilah pula. Takkan ngajar sekaligus habis dah. Kalau ngajar sekaligus habis tak mari pula kelas akan datang. Tu. Kita lihat pada hadis Abu Umamah pula. Hadis Abu Umamah ini menjelaskan kepada kita secara zahirnya, air boleh berubah hukum daripada suci menjadi najis disebabkan tiga perkara. Yang pertama, rih, bau. Yang kedua, rasa. Yang ketiga, warna. Tiga perkara ni boleh mengubah hukum hadis, hukum terhadap air tersebut. Hadis ini disebut sebagai dihukum dhaif oleh Imam Abu Hatim rahimahullahu taala, Imam Abu Hatim Ar-Razi. Sebab apa dia dikira hadis ni dhaif? Dalam perawi dia ada seorang yang bernama Rishdin bin Sa'ad. Saya nak sebut hadis dhaif bukan kerana, jangan kita silap faham. Ada setengah orang faham, ustaz, Nabi bercakap ada yang betul, ada tak betul juga. Sebab ada sahih, ada dhaif, ada palsu. Sebenarnya yang menyebabkan palsu bukan Nabi, orang yang bawa tu memalsukan. Sahabat pun tak ada yang memalsukan hadis.
Yang menyebabkan hadis dhaif orang yang bawa berita tu, sehingga dia dinilai sebagai hadis dhaif. Kalam Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hak tu tak perlu kita petikai dah. Cuma kita petikaikan dari sudut betul ataupun tidak itu kalam Nabi. Kalau sahih, ketepatan dia hampir betul dia merupakan kalam Nabi. Kalau hadis tersebut hadis dhaif kerana adanya keraguan-keraguan pada pembawa kepada hadis tersebut ataupun dinamakan sebagai rawi kepada hadis. Itulah menyebabkan hadis tu ada sahih, ada dhaif, ada palsu. Bukan kata Nabi tu ada cakapan Nabi ada tingkatan dia di sudut penilaian, tetapi pembawa kepada hadis tersebut. Macam kita lah, satu berita, satu kemalangan, kalau kita tengok tak 10 orang cerita lain lagu. Hak mana kita nak percaya? Mesti kita ambil orang yang boleh dipercayai. Orang yang boleh percayai, kalau orang tengok jauh, tu lain sikit penilaian kita. Kalau orang tu dia yang mengurus sendiri, dia yang membantu orang yang terlibat dengan kemalangan, orang tu mungkin lebih kita percayai. Tambah lagi kalaulah dia bukannya kaki penipu. Begitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dhaif dari segi kita nak buat berhujah, kebanyakan ulama, saya sebutlah, saya tak nak sebut secara panjang lebar tentang khilaf ulama berkaitan dengan beramal dengan hadis dhaif ini. Kebanyakan ulama menyatakan bahawa hadis dhaif kita boleh beramal dalam masalah fadail amal, tidak dalam masalah hukum. Dah kenapa Imam Ibn Hajar bawa hadis ni dalam kitab ni? Sedangkan Imam Nawawi, sedangkan ulama menyatakan bahawa di antaranya Imam Nawawi mengatakan bahawa sepakat ulama hadis mengatakan hadis ni dhaif, tapi dia bawa dalam kitab kita ni bab hukum. Ibn Hajar sendiri juga berpandangan bahawa hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujah dalam hukum. Siapa boleh jawab? Tak kepelik tu. Imam Ibn Hajar, dia pandangan dia bersama dengan jumhur ulama menyatakan hadis dhaif tak boleh kita pakai dalam bab hukum hakam. Ni bab hukum hakam, bab aib, bab najis, bukan bab kelebihan. Tapi dia masuk juga hadis ni dalam bab hukum. Sebab apa? Tak lain dan tak bukan sebagai sokongan kepada hujah yang lain. Kerana kita dalam agama kita mengikut pandangan jumhur ulama, kita mempunyai 4 hujah yang asas. Yang pertama Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Walaupun hadis ni hadis dhaif, tetapi di belakang sana berlakunya ijma', sepakat ulama. Sepakat ulama mengatakan bahawa air yang berubah disebabkan najis, iaitu berubah di sudut bau ataupun rasa ataupun warna, dia menjadi najis. Walaupun hadis ni dhaif, tetapi hadis ni hanya sokongan kepada hujah ijma'. Sepakat ulama. Satu lagi peringatan yang saya nak ingat, bila kita jumpa hadis dhaif, ni juga zaman sekarang ni ramai juga jenis gini ni. Bila jumpa hadis dhaif, hadis dhaif, jadi fatwa Imam Syafi'i tak betul. Hadis ni dhaif, fatwa Imam Nawawi tak betul. Mazhab Hambali tak betul. Sedangkan hujah, kadang-kadang dia mempunyai hujah yang lebih kuat. Hadis tu hanya setakat sokongan saja. Hadis dhaif ni setakat istiqnas. Dinamakan istiqnas ataupun sokongan, bukannya ihtijaj. Merupakan hujah yang menjadi sandaran utama. Tetapi dalam masalah ni, yang menjadi sandaran utama untuk kita berhujah adalah ijma' ulama itu sendiri. Dan ijma' ini dinukilkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, oleh Ibnul Munzir, salah seorang tokoh ulama dalam mazhab Syafi'i yang terkenal, yang juga merupakan tokoh muhaddis. Beliau menukilkan dalam kitab dia Al-Ijma' tentang masalah ni telah berlaku sepakat ulama. Jadi kedhaifan hadis tersebut tidak mencacatkan sedikit pun dari segi hukum.
Kenapa? Kerana walaupun hadis itu hadis dhaif, tetapi ulama daripada dulu, daripada sahabat lagi dah sepakat kata air berubah jadi disebabkan warna, disebabkan bau, disebabkan rasa ni memang jadi najis. Jadi tak timbul isu tentang hadis tu dhaif ataupun tidak. Kerana ijma' lebih kuat. Kalau kita nak bincang sedikit berkaitan dengan usul fiqh lah tuan-tuan. Hujjah ijma' ni terbahagi kepada dua secara ringkaslah. Ada ijma' yang dinamakan ijma' sharih, ada ijma' yang dinamakan ijma' sukuti. Ijma' sharih ni semua ulama menyatakan pendirian dia terhadap sesuatu masalah. Dan pendirian tu sekata berlaku. Kalau haram haram, kalau sah, kalau najis najis. Itu ijma' yang sharih. Ijma' sharih ni para ulama menyatakan hujjah dia qat'i. Qat'i maknanya tak boleh dipertikaikan lagi. Tetapi di sana ada ijma' sukuti. Ini bab kedua. Bab kedua ijma' sukuti ni ada beberapa orang ulama mengeluarkan pandangan, ulama lain tidak mengeluarkan pandangan yang lain, pakat senyap je. Seolah-olah menerima. Tapi yang ni kedudukan yang kedua, dia tidaklah hujah, dia tidaklah menjadi qat'i sekuat hadis, sekuat ijma' yang pertama tadi, ijma' as-sharih. Bila sebut ijma' pula, jauh pula melerik dah hadis ni. Bila sebut ijma', para ulama, kita kena ingat lafaz dalam kitab-kitab yang biasa digunakan oleh ulama, kita kena teliti. Banyak dalam kitab-kitab menggunakan lafaz ajma'u ataupun ajma'a ahlul ilmi. Tetapi nukilan terhadap ijma' yang dikeluarkan oleh mana-mana tokoh, kita kena nilai apakah maksud dia. Adakah yang dimaksudkan dengan ajma'u, ulama sepakat itu ulama yang dikira seluruh ulama ataupun ulama-ulama yang tertentu. Yang tu kita kena nilai. Dalam mazhab sendiri ada, kalau banyak kadang-kadang kita jumpa ajma'al ulama ataupun ajma'u ala annahu kaza wa kaza wa kaza. Mereka sepakat bahawa hukum ni begini. Apakah kita boleh fikir sepakat seluruh ulama? Belum tentu. Kita kena faham apa dia istilah yang digunakan oleh pengarang. Kadang-kadang pengarang maksudkan, yang dimaksudkan sepakat ulama tersebut ulama dalam ruang lingkup yang tertentu. Sebagai contoh dalam mazhab Syafi'i sahaja. Di sini kadang-kadang banyak kita jumpa pelik. Orang ni kata ijma' seluruh ulama kata, padahal yang dimaksudkan oleh pengarang kitab sepakat ulama mazhab-mazhab tertentu ataupun sepakat ulama aliran-aliran tertentu. Bukannya semua ulama yang merangkumi seluruh aliran dan mazhab. Tetapi di antara yang dijadikan rujukan dalam menukilkan ijma', dijadikan rujukan oleh ulama-ulama, iaitu kitab Ibnul Munzir. Kitab dia Al-Ijma'. Tak tebal mana, lebih kurang dalam 100 muka surat lebih saja. Dalam menukilkan ijma' masalah-masalah yang disepakati oleh ulama. Jadi berbalik kepada hadis kita, walaupun hadis ini dinilai dhaif, tetapi hujah yang lebih kuat yang membuktikan bahawa air dia berubah menjadi najis disebabkan berlakunya perubahan adalah ijma' ulama itu sendiri. Ijma' sepakat ulama itu sendiri menyatakan dia hadis air tersebut menjadi najis, walaupun hadis ini hadis dhaif. Samalah dengan maksud yang disebut oleh hadis Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Ada soalan? Ada soalan? Minta air kejap. Hadis yang seterusnya,
Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmilil khabath wa fi lafdhin lam yanjus akhrajahu al-arba'atu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila air itu mencapai 2 qalaq, ia tidak lagi mengandungi najis. Dan menurut satu lafaz, iaitu riwayat lafaz yang lain, lam yanjus, makna dia sama, iaitu tidak najis. Hadis ini dikeluarkan oleh 4 tokoh. Kita jangan lupa 4 yang dimasukkan 4 oleh Imam Ibnu Hajar, iaitu Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah, dan ditashihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan ditashihkan oleh Imam Hakim, dan ditashihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4 dalam di kalangan ashabul kutubis sittah. Sebelum saya nak terangkan hadis ni, saya nak sebut kita membicarakan hadis ataupun tidak membicarakan hadis, jangan kita jadi orang yang kedekut. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang kedekut, orang yang disebut nama aku di sisinya lalu dia tidak berselawat. Bila sebut nama Nabi, berselawatlah kita. Begitulah. Kalau saya sebut ke, sahabat-sahabat sebut ke apa, bila kita mendengar nama Nabi, jangan kita lupa berselawat. Berselawat jangan dalam hati, dengan lafaz. Dengan lafaz kita. Tapi jangan sampai bertempik. Bertempik tak jadi ngaji pula kita dah. Dan kalau boleh lah, kalau lidah kita rasa tak telo, berselawat tu biar betul. Saya dengar kadang-kadang orang berselawat pelik-pelik bunyi dah. Nak masa tarawih. Masa tarawih bunyi pelik-pelik aja. Bunyi kadang-kadang wah, weh, pakai tempik je. Bukannya selawat dengan betul. Sedangkan selawat ini kita mengucap rahmat terhadap Nabi, mendoakan baginda. Takkanlah tokoh yang begitu hebat kita buat lebih-lebih kurang. Kita dah kalau tokoh yang hebat duduk depan sultan, duduk depan orang besar, kita seberani sebut nama lebih-lebih kurang. Ada majlis, ada sultan contohnya, kita sebut lebih-lebih kurang nama dia tak? Gelaran dia. Kadang-kadang depan usah kata depan sultan, depan YB pun tinggal kalimah YB. Lepas pada tu kena minta maaf, buat surat beradung kadang-kadang. Orang yang mengampu tak? Tertinggal kalimah YB, minta maaf YB, saya tadi tertinggal kalimah YB dan menyebut. Apatah lagi penghormatan yang sepatutnya kita bagi kepada Nabi. Sebutan yang betul sallallahu alaihi wasallam. Sebutan telo Melayu sallallahu. Tu sallallahu telo Melayu. Sebutan yang betul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak biasa, lepas pada ni biasa-biasa kalah berselawat dengan Nabi, ke atas Nabi dengan menyebut sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita sebut sallo tu telo Melayu. Tak tahulah dapat pahala ke tak. Tu kena tu baliklah, kena betul balik. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Bila sebut Imam Ibnu Khuzaimah, dia salah seorang ulama yang mengarang kitab sahih. Dinamakan Sahih Ibnu Khuzaimah. Kitab dia tak besar, kitab kecil je. Ada setengah cetakan, dia boleh cetak dalam 1 jilid saja. Setengah cetakan dia cetak 2 jilid sekarang ni. Kitab yang menghimpunkan semua hadis-hadis sahih. Itu Imam Ibnu Khuzaimah, salah seorang tokoh hadis juga bermazhab Syafi'i. Mungkin tuan-tuan tertanya, kenapa Ustaz Khairul biasa sebut tokoh hadis, hak ni mazhab ni, hak ni mazhab ni. Menunjukkan bahawa bila tokoh hadis, ramai di kalangan mereka masih lagi bermazhab. Bermazhab. Bukan bererti maknanya bila kita reti hadis tak payah ikut mazhab. Tu tak berapa nak betul lah. Kemudian yang seterusnya Imam Hakim An-Naisaburi
Imam Hakim ini Abu Abdillah Imam Hakim An-Naisaburi, dia juga di antara ulama yang mengarang kitab hadis yang menghimpunkan hadis yang sahih. Tetapi dia menghimpunkan dengan cara yang berbeza daripada ulama yang lain. Kitab dia nama Al-Mustadrak ala Sahihain. Kitab yang dicuba menghimpunkan hadis yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tetapi mengikut syarat yang diguna pakai oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim dah ada dah kitab dia, dah ada dah hadis dia. Jadi dia buat satu kitab yang tak ada hadis yang tak ada dalam Bukhari dan Muslim tapi sahih. Sahih mengikut syarat Imam Bukhari dan Muslim itu sendiri. Dia karang kitab dia nama Al-Mustadrak ala Sahihain. Tetapi kitab beliau ini di antara kitab yang disebut oleh ulama sebagai banyaknya tasahul, adanya beberapa masalah dalam menghukumkan hadis. Iaitu dia agak longgar sikit, maknanya kurang teliti sedikit. Setengah ulama menyatakan bahawa dia karang kitab ni, dia bila siap karang dia tak ada nak semak, dia mati dulu. Bila tak ada nak semak tu, banyaklah ada tersilap dan tersalah dalam dia buat penilaian terhadap hadis. Banyak ada hadis yang dhaif dia hukum sahih. Sebab itulah kitab dia perlu kepada penilaian semula. Kitab Imam Hakim ini perlu kepada penilaian semula dan alhamdulillah dah ada dah, kita tak payah dah. Dah ada dah ulama dulu lagi. Imam Az-Zahabi, Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullahu taala, dia dah buat, dia namakan kitab dia Talkhisul Mustadrak. Kitab ini ringkasan daripada Mustadrak. Jadi semua hadis yang ada di dalam kitab Imam Hakim dinilai semula. Kerana setelah ulama-ulama melihat bahawa kitab Hakim ini banyak berlakunya kesilapan-kesilapan dalam penilaian hadis, perlu kepada tokoh yang lain buat penilaian semula. Jadi dia buat penilaian semula terhadap hadis dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Dan penilaian dia kalau kita tengok, sebab itulah kalau kita tengok takhrij setengah daripada ulama hadis, akhrajahul Hakim wa wafaqahu Az-Zahabi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Hakim dan dipersetujui oleh Imam Zahabi. Maknanya bila dipersetujui oleh Imam Zahabi, hadis tu sahih. Ada yang kita tengok, kita akan jumpa juga akhrajahul Hakim wa a'allahu Az-Zahabi. Hadis yang dinilai, yang dikeluarkan oleh Imam Hakim tetapi dinilai ada illah, ada cacat oleh Imam Zahabi. Mana Imam Zahabi tak setuju dengan penilaian Imam Hakim menghukum hadis tersebut sahih. Imam Zahabi menghukum hadis tersebut dengan dhaif dan seumpamanya. Ini kitab Imam Hakim rahimahullahu taala. Kemudian Ibn Hibban dia ada kitab dia yang bernama At-Taqasim wal Anwa'. Kitab At-Taqasim wal Anwa' ataupun dikenali sebagai Sahih Ibn Hibban. Dan Ibn Hibban ni juga bermazhab Syafi'i dan dia juga menghimpunkan kitab-kitab sahih. Sebab itulah di antara dia tiga orang ni, Ibn Khuzaimah dan Hakim dan Ibn Hibban, kedudukan Ibn Khuzaimah lebih hebat lagi. Dia sudut kitab dia, maknanya kurang berlaku kesilapan. Yang kedua Ibn Hibban, yang ketiga Hakim. Tetapi Ibn Hibban ni kitab dia terlalu payah untuk kita nak jadikan rujukan. Ulama pun payah nak buat rujukan. Kerana penyusunan yang ulama tak boleh nak buat satu kesimpulan, cara macam mana dia menyusun, metod apa dia guna pakai, ulama tak boleh nak nak tu. Tetapi yang tercetak sekarang ni kebanyakannya dicetak dengan susunan oleh tokoh yang lain. Sebab itulah kita tengok kalau cetakan Sahih Ibn Hibban bitartib Ibn Balban, yang menyusunkan balik orang lain. Untuk nak memudahkan ulama-ulama rujuk kitab dia, ulama lain pula buat susunan balik, hadis ni letak bab ni, hadis ni letak bab ni, susun balik. Tu kitab Ibn Hibban.
Jadi berbalik kepada maksud hadis ini. Sebelum maksud hadis ini, saya nak sebut sikit berkaitan dengan sanad, dengan kedudukan hadis ini. Kedudukan hadis ini sebagai mana yang dinyatakan kepada kita oleh Imam Ibn Hajar, 3 tokoh yang mentashihkan hadis ini: Imam Ibn Hibban, Imam Hakim dan Ibn Khuzaimah menghukum hadis ini sebagai hadis yang sahih. Tetapi sebenarnya masih ada tokoh-tokoh hadis yang menghukumkan hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Hadis ini juga dihukum oleh orang lain sebagai hadis dhaif. Apa punca yang jadi dhaif ni? Ada ulama menghukum dia dengan dhaif, hadis ni jadi dhaif kerana adanya riwayat-riwayat yang bercanggah di antara satu sama lain. Bila bercanggah dinamakan hadis yang muttarib. Bercanggah, hadis ni kata gini, hadis ni kata gini dalam bab yang sama. Ada riwayat menyatakan bahawa kullatain, 2 qala. Ada riwayat menyatakan salasu qilal, 3 qala. Ada riwayat mengatakan arba'ina kullah, 40 qala. Hak mana ni? 2 qala ke, 3 qala ke, 40 qala. Jadi bila berlaku pecanggahan tersebutlah dinamakan muttarib. Hadis yang muttarib ni mengikut istilah ulama hadis, istilah dalam ulumul hadis dinamakan hadis muttarib. Muttarib ni ada muttarib matan dan muttarib sanad. Itu tak apalah, tinggal dulu. Hadis muttarib dia termasuk dalam bahagian hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Bila lemah tak boleh ni nak kita jadikan hujah. Ini mengikut setengah ulama. Tetapi dijawabkan pula oleh ulama yang lain. Dijawab oleh ulama yang lain, walaupun hadis ini merupakan hadis muttarib, bukan hadis muttarib, walaupun hadis ini ada pencanggahan dari segi lafaznya. Ada kata 2 qala, ada kata 3, ada kata 40. Tetapi bila dinilai semula, lafaz-lafaz yang lain tu adalah lafaz yang lemah, jadi lafaz ni tidak dikira muttarib. Kita guna pakai yang 2 qala. Lafaz yang 3, lafaz yang 40 tu lemah. Jadi kita tolak hak tu. Jadi hadis ni tetap dengan kesahihan dia. Kerana yang bercanggah dengan hadis ni tidaklah merupakan hadis yang kuat dari segi sanad dia. Ini sedikit perbincangan berkaitan dengan ilmu hadis berkaitan dengan ni. Sebab apa saya sebut begini? Saya nak gambarkan kepada tuan-tuan, jangan kita ingat khilaf fiqh. Khilaf dalam mazhab ni berpunca daripada pandangan ulama sahaja. Dan jangan kita ingat khilaf di kalangan ulama ni bab fiqh saja. Bab hadis pun banyak khilaf. Dalam menentukan hadis ni sahih ataupun dhaif banyak khilaf. Sebab itulah jangan kita bertegir urat kalau ada khilaf. Ada orang kata, "Oi, hadis ni sahih." Albani kata sahih. Hadis ni dhaif. Imam ni kata dhaif. Jangan, tengok dulu. Ada yang berlaku pecanggahan pandangan di kalangan ulama tentang mentashihkan dan mentadhifkan hadis. Hatta ulama-ulama yang besar pun berlaku. Ulama yang besar pun berlaku. Sebab itulah kalau kita tengok, di antara punca berlakunya khilaf dari segi mazhab, mereka khilaf dalam menilai hadis. Banyak kita biasa dengar apa? Khilaf mazhab ni kerana apa? Kerana satu mazhab tak pakai hadis ni, satu mazhab tolak hadis. Satu mazhab pakai hadis, satu mazhab tolak hadis. Tidak. Tuan-tuan cuba cari bukti kepada saya mana-mana mazhab yang muktabar. Dia menolak hadis yang betul-betul sahih mengikut pandangan semua ulama dengan penilaian-penilaian mereka sendiri. Dengan penafsiran-penafsiran semua ulama. Tuan-tuan tak akan dapat. Kecuali kalau tuan-tuan dapat hadis yang sahih dinilai oleh semua ulama tapi maksud dia boleh ditafsirkan dengan 2-3 tafsir. Satu,
Ataupun hadis yang memang maksud dia tidak boleh ditafsirkan melainkan dengan satu maksud sahaja, tetapi dari segi hukum dia, dari segi hadis, kedudukan hadis tersebut dinilai dengan penilaian yang berbeza. Yang tu sebagai sepintas lalu kita, bila kita ulang semua akan datang kita fahamlah. Kita pergi pula kepada hukum berkaitan dengan hadis ini. Berkaitan dengan hadis ni, hadis dua qalah. Hadis dua qalah ini diguna pakai oleh Imam Syafi'i dan mazhabnya, dan begitulah juga ulama-ulama yang sealiran dengannya. Di antaranya Imam Ahmad yang menggunakan hujah hadis ini bahawa air dikira banyak dan tidak lagi najis bila sampai dua qalah. Ni hujah. Adapun mazhab Malik pula, dia masih berpegang dengan pandangan bahawa hadis ni adalah hadis yang lemah, tak boleh jadikan hujah. Jadi bagi mazhab Malik, dia tetap berpegang dengan hadis yang awal tadi. Air boleh berubah jadi najis bukan kerana qalah ataupun dua qalah ataupun tidak, tetapi kerana ada perubahan. Hatta air yang sedikit sekalipun, kalau ada perubahan, kalau tak ada perubahan, tak jadi najis mengikut mazhab Malik. Sebab itulah tuan-tuan, dalam keadaan-keadaan tertentu, bila kita tahu khilaf-khilaf ulama dengan hujah-hujah dia ni, mudah kita. Bagi contoh, air ada sebaldi, tengok tai cicak sikit sangat, sedangkan air tu merupakan satu keperluan sangat pada kita, bukan dalam keadaan kita bermewah dengan air. Bukan dalam keadaan kita bermewah dengan air. Apakah salah kita nak guna mazhab Malik yang mengatakan air yang tak berubah tak najis dalam keadaan begitu? Tak salah. Kita tahu hujah dia begini. Air hadis yang kata dua qalah tu, Imam Malik kata hadis tu dhaif. Selesai masalah. Maknanya masing-masing ada hujah berlaku. Tu pemikiran ulama dulu terhadap hadis terlalu mendalam. Sebab tu kadang-kadang kita tengok satu dua hadis, bila kita tak baca kitab ulama, kita rasa kita hebat sangat dah. Tetapi bila kita buat penilaian terhadap hadis-hadis, terhadap hujah-hujah yang dikeluarkan oleh ulama, memang kita akan lihat kehebatan pemikiran ulama terhadap nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis itu sendiri. Jadi dalam masalah dua qalah ataupun tidak dua qalah ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Mazhab kita dan mazhab Imam Ahmad menyatakan bahawa mengguna pakai hadis dua qalah ini, dan dua qalah dinilaikan sebagai dua qalah hajar di zaman tersebut, yang kalau zaman sekarang ni dinilaikan lebih kurang 200 kilogram lebih kurang air. 200 kilogram air sebagaimana penilaian yang dibuat oleh Dr. Nuruddin Etir, ataupun dengan anggaran yang mudah lebih kurang 11 tin minyak. 11 tin minyak bukan banyak sangat, bukan nanti dua qalah besar. Ataupun anggaran yang dibuat oleh ulama-ulama dulu, kalaulah qalah tu qalah bulat, dia dua hasta dalam dan satu hasta bulat dia tu. Tu kalau qalah tu yang qalah 4 segi, satu hasta suku dalam dan satu hasta suku dia punya lebar dia. Maknanya bukannya luas sangat. Bukan nanti qalah yang besar. Okey. Ada soalan bab ni? Kemudian dalam mazhab Hanafi pula, mereka menilai air banyak ataupun sikit, dia ada penilaian mereka sendiri. Kalau ikut mazhab Hanafi, air banyak dan air sedikit letih kita nak amal. Sebab apa letih? Dia menilai air apabila kita gerakkan di satu sudut, dia bergerak sampai ke hujung. Nampak alunan air tu berombak sampai ke hujung, maka air tersebut dikira air yang sikit.
Air yang sikit bila jatuh najis walaupun tak berubah, dia dah kira najis. Letih gitu. Rasanya kalau separuh masjid ni, kalau kita kocok air beralun lagi sampai ke hujung tu, ikut mazhab tu lagi berat. Kerana dia kira hak yang air kolam yang besar dan sungai, laut, yang tu je yang dikira itu. Jadi kalau nak ikut mazhab Hanafi ni, dalam masalah ni berat kita. Berat kita. Saya rasa orang mazhab Hanafi pun tak berapa nak ikut masalah ni lah. Tak jadi salah selagi mana kita ada hujah dan kita tidaklah memilih jalan-jalan yang mudah dari sudut hukum. Ada soalan? Okey. Air dua kolah kalau berubah warna dan rasa, dia termasuk daripada umum hadis tadi. Hadis tadi secara umum, yang hadis Abu Sa'id tadi. Kita ada 3 hadis, hadis Abu Umamah, Abu Sa'id dan Ibnu Umar. Hadis Abu Sa'id tadi secara umum mengatakan, hadis Abu Umamah tadi secara umum mengatakan bila berlakunya perubahan air tersebut dah jadi najis. Hal tu bila berubah tak kira dua kolah, tak ada penilaian dari sudut dua kolah ataupun lebih ataupun kurang. Bila berlaku perubahan. Kalau sebab itulah, kalau itu macam mana pula ustaz? Kalau kolam sebagai contoh ni, kolam ada taik lembu, jawapan je kawasan yang berubah tu je, bukan satu kolam. Jangan kita tengok berubah kawasan tu satu kolam, tak betul. Jadi kawasan yang berubah tu je yang jadi najis. Kawasan yang tak berubah, dia tetap dengan suci dia. Okey, ada lagi? Air Bukit Gambar Resort. Okey. Air itu daripada mana? Asas kepada air sebagaimana saya sebut tadi, air yang suci. Air yang suci. Ada perubahan tak? Perubahan tersebut disebabkan oleh najis ataupun tidak? Tu kita kena tahu di situ. Kalau perubahan tu bukan disebabkan dengan najis, dia boleh jadi air yang kotor tapi tidak najis. Kalau air Bukit Gambar Resort tu setakat 100 orang kencing, tak jadi najis lagi tuan-tuan. 100 orang kencing tak jadi najis. Tapi kalau 1000 orang mandi, dia berubah bau tu bukan kerana najis, kerana dia berubah jadi kotor. Kotor beza dengan najis. Tu kita kena faham perbezaan di antara kotor dengan najis. Najis dah semestinya kotor. Kotor belum tentu najis. Itu sipir dia. Air banjir kilat. Air banjir kilat, pada kebiasaannya air banjir kilat tu masih kita boleh hukum air yang suci. Kecuali kat kawasan kumbahan tu, air bau tu memang confirm baru najis. Tu tak boleh lah. Air banjir kilat kawasan dekat kumbahan ataupun longkang besar, tu kita tahu dah. Tapi kalau banjir kilat setakat sampah sarak apa tu gitu gini, itu masih lagi dihukum suci. Tidak berlaku perubahan. Perubahan tersebut disebut dalam hadis Baihaqi tadi, dari riwayat Baihaqi, binajasatin. Ba disebut tu haraf ja. Kalau kita bincang dari sudut lughah pula, haraf ja dia ada banyak makna. Di antara makna dia sababiyah, disebabkan ada najis, bukan disebab lain. Disebabkan ada najis, dia boleh menjadi berubah hukum hadis, hukum air tersebut. Kemudian berkaitan dengan hadis ni, ulama buat kesimpulan. Ulama buat kesimpulan, bila air berlaku perubahan daripada suci jadi najis. Tapi kalau daripada najis boleh tak jadi suci bila dah hilang segala sifat yang ada tersebut. Hilang segala sifat najis tersebut, adakah dia boleh jadi suci? Dalam masalah ni saya nak sebut fatwa yang terkini. Mujama' Fiqh Islami menyatakan bahawa zaman sekarang ni kan banyak air dirawat balik.
air yang dirawat balik. Memang asal dia air kumbahan najis, air yang dirawat balik sehingga hilang sifat-sifat najis yang ada pada air tersebut. Bau pun dah tak ada, apa dah tak ada. Ulama menyatakan bahawa air tersebut kita boleh guna. Mazhab yang mengatakan bila tak adanya perubahan pada air, dia kembali menjadi suci. Sama ada kita boleh pegang dengan mazhab Hanafi yang mazhab Maliki yang mengatakan air yang bila dah tak ada perubahan jadi suci, ataupun kita boleh berpegang dengan pandangan mazhab Hanafi yang menyatakan air sesuatu yang najis boleh diubah menjadi suci dengan sebab kita rawat dia. Ini kaedah dalam mazhab Hanafi, sesuatu yang najis boleh berubah menjadi suci dengan sebab kita rawat dia. Rawat macam mana? Kalau air kita buat, adalah proses-proses dia tertentu. Tetapi dinasihatkan juga bahawa kena rojok. Kalau nak buat jadikan minuman air tersebut, kena rojok doktor-doktor lah. Ada virus ke tak, ada bakteria ke tak, tu sini pun ramai doktor dah. Tu dari segi hukumnya mana tak jadi masalah air yang dirawat daripada kumbahan. Ini fatwa-fatwa terkini. Kemudian sambung lagi. Wa bihi qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ahadukum fil ma'i ad-da'imi wa huwa junub. Akhrajahu Muslim. Walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasil fi ataupun thumma yaghtasilu fi. Kita tuan-tuan yaghtasilu ke yaghtasil? Yaghtasilu. Ada kitab yaghtasil? Ada kitab yaghtasil? Yaghtasil. Mati hilang tu. Mati. Ada kitab mati. Ada kitab bagi depan, ada kitab mati. Yang mana betul? Situ? Yaghtasilu. Mati. Yaghtasil. Hak mana betul ni? Yaghtasil ke yaghtasilu? La yaghtasil. Ya tadi wali Muslim minhu wali Abi Daud wala yaghtasilu fihi minal janabah. Riwayat Muslim summa yaghtasilu, riwayat Bukhari summa yaghtasilu fi. Riwayat Muslim yaghtasilu minhu. Riwayat Abu Daud wala yaghtasilu fihi minal janabah. Ni adalah. Tapi hak tak ada la ni. Summa yaghtasil ke yaghtasilu? Ya fursan al-lughah. Man minkum hal min mujib? Ada orang nak jawab? Dia di sini yasihul wajhan. Boleh kita baca yaghtasil, boleh kita baca yaghtasilu. Kalau dari segi i'rab dia, kalau yaghtasilu dia jadi jumlah istinaf pula. Summa huwa yaghtasilu. Kalau baca yaghtasil dia ataf kepada jumlah yang jazam, la yabulan, janganlah kamu. Bila ataf pada jazam, fal atfu 'alal majzumi majzum. Ataf ke atas isim suatu yang dijazamkan, yang mati, dia kena mati juga. Mana boleh yaghtasilu, boleh yaghtasil sini. Jadi dari segi lughahnya boleh kedua-dua. Hadis yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah seseorang di antara kamu mandi junub di dalam air yang tidak mengalir, iaitu air yang tenang, diketengahkan oleh Muslim. Menurut riwayat Bukhari, janganlah sekali-kali kamu di antara kamu buang air kecil dalam air yang tenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Dan menurut riwayat Muslim, mandi daripada air tersebut. Dan
Menurut riwayat Abu Daud pula, dan jangan pula seorang mandi junub di dalamnya. Jadi hadis ini ada satu hukum lagi yang kita dapat lihat. Yang pertama, sebelum nak bincang tentang hukum, saya nak sebut kalimah. Dalam bahasa Arab ni satu kalimah yang pelik sikit daripada kalimah yang lain, iaitu kalimah junub. Orang yang belajar bahasa Arab, dia akan belajar ada kalimah yang mufrad, musanna, jamak. Ada kalimah yang muzakkar, muannas, lelaki dan perempuan, dia beza. Tetapi dalam bahasa Arab ni ada juga kalimah yang digunakan untuk semuanya. Kalimah junub digunakan untuk seorang, digunakan untuk dua orang, digunakan untuk ramai. Mufrad, muzakkar, jamak, junub. Dan kalimah junub juga digunakan juga bagi lelaki dan perempuan, sama. Lelaki pun junub, perempuan pun junub. Tak macam kalimah lain kan. Qari, lelaki, perempuan qari'ah. Tapi kadang-kadang pengacara qari'ah. Alhamdulillah kita dapat baru mendengar bacaan daripada qari'ah. Qari'ah, tahu mana benda qari'ah? Al-qari'atu mal qari'ah. Qari'ah mana yang mengetuk, mana hari kiamat yang menggoncangkan. Itu qari'ah. Ain. Kadang pengacara kan, qari'ah daripada Thailand, qari'ah daripada qari'ah tu nama bagi kiamat. Sebab tu lah tuan-tuan, bahasa Arab ni sikit je kita ubah jadi berubah makna. Jadi kalimah junub antara kalimah yang yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas wa yastawi fihi al-ifrad wat tasniyah wal jama'. Mufrad pun sama, jamak pun sama. Laki pun junub, perempuan pun junub juga. Bahkan bukan setakat tu, Melayu pun guna junub juga. Melayu pun guna junub juga. Tu hebat kalimah junub ni. Apa pengajaran daripada hadis ini? Hadis ini yang pertama sekali, Nabi larang kita mandi dalam air yang tenang, air yang tak mengalir, dalam keadaan junub. Kenapa? Kerana air yang tak mengalir, yang sedikit, kita tafsirkan dengan yang sedikit. Bila seorang menggunakan air tersebut, seorang yang berjunub mandi dalam air tersebut, boleh menyebabkan air tersebut berubah, berubah hukum dia. Hilang hukum asal suci dan menyucikan yang ada pada air tersebut. Kalau tak junub, tak jadi masalah kan. Kerana orang yang mandi biasa ni, dia tidak mengubah hukum air jadi najis, tapi mungkin mengubah hukum air jadi kotor, begitu saja. Tapi yang menjadi najis ataupun yang menjadi musta'mal, daripada hadis ini juga bukan hukum tentang hadis tentang najis dah, tapi hukum berkaitan dengan hadis dengan air musta'mal. Sebab itulah saya baca satu tulisan oleh seorang tokoh. Dia kata berkaitan dengan hadis dengan air musta'mal, dia kata tak ada dalil, dia kata. Tak ada air musta'mal ni, tak ada. Jadi memanglah Nabi sebut al-ma'ul musta'malu yahrumu isti'maluhu lil wudu. Tak ada Nabi sebut gitu. Tetapi ada hadis-hadis yang mengisyaratkan kepada hukum begitu. Sebab apa Nabi larang? Sebab mestilah merosakkan air. Takkan larang saja-saja. Ada illah. Sebab itulah perbahasan berkaitan dengan illah dibahaskan oleh ulama. Tapi zaman sekarang ni tuan-tuan, dia ada suatu aliran yang dihidupkan balik, yang sama dengan aliran dulu, dinamakan aliran Zahiriyah. Pegang pada nas hadis, jadi dia tak pegang sebab apa, dia tak kaji sebab apa. Yang tak buat kajian itu dinamakan mazhab Zahiri. Zaman sekarang ni pun Dr. Wahbah Zuhaili dan Dr. Yusuf Qardawi juga menamakan Zahiriyah judud.
Zahiriyah yang moden. Guna literal saja. Nas, kalimah tu. Jadi Nabi tak bagi mandi. Dia kata jangan mandi je lah. Air tu tak berubah, tak menjejaskan air, tapi tak boleh mandi. Setakat tu saja. Ni di antara pandangan-pandangan setengah daripada pandangan Zahiriyah. Begitulah juga Nabi larang kencing. Kerana kencing dalam air yang sedikit yang tak mengalir ni boleh mengubah air menjadi najis. Boleh mengubah air jadi najis. Tapi pendapat Zahiriyah, ni di antara yang pelik yang disebut oleh ulama. Pendapat Zahiriyah yang di antara yang pelik, bila Nabi larang kencing dalam air yang sedikit, dia kata bukan kerana najis, kerana Nabi larang je. Jadi Nabi larang kencing dalam air. Jadi kalau kencing dalam botol, curah dah air, tak apa. Kencing dalam botol, curah dalam air, air tu tak jadi najis. Dan dia kata Nabi larang kencing di situ, kemudian air itu kita mandi di tempat itu. Tapi dia kata kalau air itu kalau kita kencing di tempat air yang tenang, dalam kolah yang kecil itu, kemudian kita ambil air itu, kita tak mandi dalam kolah, mandi luar kolah, tak apa dia kata. Sebab Nabi kata jangan mandi dalam. Ni jenis ni pelik-pelik ni. Zahiriyah, pendapat yang zahir je. Dia kenah gitu, Nabi kata jangan mandi, jangan mandi, jangan bercara. Sedangkan dalam bab hukum hakam ni ulama menilai dia sudut illah dia. Apakah sebab Nabi larang? Apakah sebab Nabi suruh? Bahkan tuan-tuan, tidak semua dalam masalah ibadat kita tak boleh cari illah. Banyak dalam ibadat ada illah, ada sebab dia. Tetapi dalam masalah yang tertentu dinamakan ta'abbudi, banyak orang silap. Saya tengok banyak orang silap pemahaman dia sebut ibadat dengan ta'abbudi. Ni saya cerita kemudian lah. Saya cerita kan panjang pula lah. Dalam bab ta'abbudi memang tidak boleh kita cari illah dia, sebab apa. Tapi dalam masalah ibadat banyak yang dinilai illah sebab oleh para ulama radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullah. Jadi hadis ini Nabi larang kita kerana air tersebut boleh berubah daripada suci menjadi mustakmal ataupun daripada suci menjadi najis kalau dikencing di dalam air tersebut. Jadi jelaslah maksud daripada hadis ini. Bahkan Zahiri tadi dia kata yang haram, dia kata berwuduk saja, sebab ada hadis juga yang menyebut jangan kencing kemudian berwuduk daripada air itu. Dia kata kalau minum tak apa. Nabi larang berwuduk, jadi minum tak apa dia kata. Ni pendapat pelik-pelik. Quran sebut innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir. Haram kepada kamu bangkai, darah dan daging babi. Sup tulang tak apa. Daging, kulit babi tak apa. Sebab itulah ada seorang ustaz dulu kata, tengok saya pakai baju kulit babi. Tu bagi saya sombong tu. Sombong. Saya pakai baju kulit babi. Konon-kononnya babi itu tak najis. Ni di antara contoh-contoh orang yang tak nak ikut pandangan ulama, dia ambil dari segi zahir semata-mata. Berkaitan dengan air mustakmal tadi dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menyatakan bahawa air mustakmal kita tidak boleh gunakan untuk taharah dan tidak boleh gunakan untuk izalatin najasah. Nak bersuci pun tak boleh, nak menghilangkan najis pun tak boleh. Kerana basuh tai ayam ataupun basuh baju dengan air mustakmal pun tak boleh ikut mazhab Syafi'i. Tetapi mengikut mazhab Hanafi, dia kata yang tak bolehnya berwuduk dan untuk taharah saja. Taharah makna berwuduk untuk guna mandi junub dan berwuduk dan mandi junub saja yang tak boleh.
Jadi kalau nak basuh najis pun dibolehkan air mustakmal. Sebab itulah kalau kita nak pegang pandangan ni pun boleh. Maknanya kalau air tu air mustakmal, kita simpan buat apa? Buat basuh najis. Ataupun dari segi penggunaan yang lain tak salah. Nak basuh baju yang tak kena najis, tu tak ada masalah. Air mustakmal pun tak ada masalah. Nak siram bunga, siram bunga tu lah. Ada tai ayam lagi molek, lagi segar tak? Tu penggunaan yang tidak dibenarkan. Kemudian yang seterusnya, berapa dah? Boleh dah sikit lagi tak? Kalau baca tak banyak, lambat habis. Kita ambil sikit-sikit gitu je hukum. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها. Kitab saja faja'a liyaghtasilu. Jadi tak berapa kena tu. Ada kitab lain ja'a liyaghtasilu. Jadi saya nak sebut, kalau ada dalam kitab tak tuan-tuan, kalimah yang berbeza dengan apa yang saya baca tolong maklum. Biar kita nak apa? Nak catat sikit kalau ada perubahan-perubahan. Mungkin kita boleh, kadang-kadang ada juga yang maklumlah, cetak ni manusia lah. Ada tertinggal kalimah dan seumpamanya. Faja'a liyaghtasila minha faqalat inni kuntu junuba faqala innal ma'a la yujnib wa sahahu Tirmizi wa Ibn Khuzaimah. Jadi hadis ini saya rasa nak tinggal kepada minggu depan lah syarah dia. Cuma saya nak sebut sedikit tentang apa yang disebut di awal hadis ini, wa an rajulin sahiban nabiyya, daripada seorang lelaki yang menjadi sahabat Nabi, yang pernah bersahabat dengan Nabi. Dalam ilmu hadis dia ada suatu perbicaraan berkaitan dengan al-ibham, nama-nama yang tidak dinyatakan dalam hadis. Yang pertama sekali, kalau al-ibham tersebut terbagi pada dua. Nama yang tidak dinyatakan dalam matan ataupun nama yang tidak dinyatakan dalam sanad. Kalau nama yang tidak dinyatakan dalam matan, dia tidak memberi sebarang pesan. Kenapa? Kerana banyak sebahagian daripada hadis-hadis Nabi ataupun kenyataan-kenyataan daripada sahabat berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan peringatan dan seumpamanya, kadang-kadang mereka sengaja tidak menyebut nama si fulan bin si fulan dengan sebab-sebab yang tertentu. Kalau benda tu tak molek, adalah suatu benda yang tak molek, kesilapan orang, didedahkan secara begitu sampai orang akhir zaman tahu dia buat salah. Sebagai contoh apa? Kisah ja'a Arabi, datanglah seorang badui kencing dalam masjid. Sebut seorang badui, tak sebut nama. Tu ibham, maknanya nama yang tidak di-listkan siapa dia. Ibham yang seumpama tu dalam matan hadis tidak mencacatkan hadis, dia tetap hadis yang sahih. Datang seorang lelaki berjumpa dengan Rasulullah lalu dia bertanya, tu tak cacat hadis. Tak cacat hadis bila adanya ibham dalam matan hadis. Tetapi bila berlaku ibham dalam sanad hadis, mubham dalam sanad hadis, kita kena lihat dia terbagi pada dua keadaan. Sama ada pada sahabat Nabi ataupun pada bukan sahabat. Kalau pada bukan sahabat, dia mencacatkan kedudukan hadis. Sebagai contoh, mana-mana tokoh hadis dia meriwayatkan hadis, haddatsana Muhammad bin Ismail an rajulin
Dia ambil hadis ni daripada Muhammad bin Ismail daripada seorang lelaki. Lelaki mana? Tidak dinyatakan siapa nama dia. Tu dia memberi kesan terhadap kesahihan hadis. Tetapi kalaulah seorang lelaki tersebut merupakan sahabat Nabi, macam ni, kalau kita sebut an rajulin qala, an rajulin qala, kita tak tahu siapa dia tu. An rajulin qala qala Rasulullah, jadi kita tak tahu siapa. Naha Rasulullah. Kemudian yang kedua, an rajulin sahiban Nabi, daripada seorang lelaki yang pernah bersahabat dengan Nabi. Maka kita mengisbatkan, mensabitkan dia sahabat Nabi, maknanya sanad itu boleh diterima. Lelaki yang merupakan sahabat Nabi, tu boleh diterima, kerana mungkin perawi dia, orang yang meriwayatkan daripada dia, tahu dia tu memang pernah jumpa Rasulullah tapi tak tahu nama. Tahu, sebagai contoh kita lah, tahu sahabat ni pernah pergi kuliah Ustaz Khairul, nampak sama muka tapi tak tahu nama. Tu kita membuktikan bahawa si Fulan adalah salah seorang peserta kuliah saya. Begitulah juga ada sahabat yang lain membuktikan bahawa si Fulan dia bukan sahabat Nabi, tetapi mungkin dia tak tahu nama sebab tak sebut nama. Dia yang tidak popular dan seumpamanya, mungkin ada kemungkinan, tetapi selagi mana dia telah terbukti merupakan sahabat Nabi, apabila dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukum dia hadis tersebut hadis yang boleh diterima, tak ada cacat cela dia. Berbeza dengan orang yang berada di tabaqah ataupun kedudukan yang lain. Kemudian hadis, kalau kita tengok hadis naha Rasulullah ini yang diceritakan oleh sahabat Nabi, bukan kenyataan daripada Nabi. Apakah kenyataan daripada sahabat merupakan hukum? Tuan-tuan, kenyataan daripada sahabat apabila disandarkan kepada Nabi, kedudukannya sama dengan hadis Nabi. Sebab di sini walaupun kenyataan ini daripada sahabat, tetapi naha Rasulullah, Nabi yang mencegah. Bila sebut disandarkan kepada Nabi, perbuatan Nabi, amalan Nabi, dia hukum dia sama dengan qala Rasulullah, sama dengan Nabi berkata. Kita tak boleh kata ni sahabat je cerita ni. Tapi bila sahabat tu nisbahkan kepada Nabi, maka dia hukum marfu', hukum hadis yang dilafazkan sendiri oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa cukuplah dulu setakat ni lah. Kita akan berjumpa lagi. Jadi yang tak tulis nama tu, saya minta harap-harap sangat tulis nama. Yang dah tulis nama minggu lepas pun tulis nama sekali lagi. Tulis nama sekali lagi. Isilah nombor-nombor telefon dulu. Kalau dia dah tulis nombor telefon tu tak payah tulis dah, tak apa. Okey, ada soalan pun boleh nak tanya. Kalau saya tak boleh jawab, ustaz-ustaz ulama-ulama banyak depan saya boleh bantu. Kalau yang nyanda tiang tu pun ulama besar kat tu. Sebagaimana yang saya sebut tadi, fatwa ulama terkini dalam mujamma' fiqh, persidangan fiqh antarabangsa, menyatakan mereka berpegang dengan pandangan yang mengatakan air yang bila dia dikita semula ataupun dirawat, dia boleh menjadi suci juga. Memang kaedah ni kalau ikut mazhab Syafi'i sungguh memang tak lepas. Memang dia kekal jadi najis. Kekal jadi najis. Air memang najis betul. Kita ambil air tu tak banyak. Tapi kalau mengikut kaedah-kaedah dalam mazhab lain, boleh diterima pakai. Oleh kerana teknologi yang ada sekarang ni memang agak canggih sikit, kebanyakan ulama-ulama mereka memberi fatwa berdasarkan kepada mazhab-mazhab yang selain daripada Syafi'i. Wallahu a'lam. Kerana air sikit. Kerana air sikit. Lepas tu yang kedua, kalau air tu banyak, dia tidak
tidak boleh menyebabkan air itu jadi najis. Tetapi tuan-tuan, ada satu buku yang dikarang oleh ulama berkaitan dengan i'jaz ilmi. I'jaz ilmi, mukjizat berkaitan dengan hadis dan Quran. Mereka menyatakan bahawa ada kajian sains menyatakan bahawa orang yang kencing dalam air ni juga dia ada memberi kesan yang tak berapa molek juga pada tubuh badan kita. Kajian doktor tak tahulah macam mana. Tapi ada buku tu saya pernah baca mengatakan orang yang kencing dalam air memang juga dari segi kesihatan juga tidak molek. Betul tak? Saya ada terbaca itulah. Sebab itulah apa-apa arahan daripada Nabi, larangan daripada Nabi sebenarnya bukan hanya dari sudut agama semata-mata, dari sudut kebaikan untuk kita di akhirat semata-mata, tetapi juga untuk kesejahteraan kita di dunia ni. Dunia dan akhirat Nabi ajar kita. Wallahu a'lam. Dia larangan tu haram kerana dia larangan tu dilarang jadi haram kerana dia boleh mengubah air daripada suci jadi najis. Bila ubah air suci dari najis, kita dah dikira melakukan suatu pembaziran. Tu memang dia ada kaitan dengan perubahan tersebut dengan hukum haram perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Ada yang nak kitab lagi? Kalau ada nak kitab lagi boleh buat tempahan lagi tengok. Kitab Arab pun ada lagi.